Baik, untuk perkembangan proses pengundian Parlimen Padang Serai yang bermula 8 pagi tadi, bersedia secara langsung Wakil Sarawak Awam di Kedah, Abdul Hadi Cik Awang. Abdul Hadi, apa cerita di Padang Serai? Adakah proses pengundian berjalan dengan baik? Keadaan cuacanya bagaimana dan bagaimana sebenarnya kita melihat proses itu boleh diterjemahkan kelancarannya sehingga pada petang? Okey, Hafizi, PRU P017 Parlimen Padang Serai berlangsung hari ini, di mana serentak dengan berlangsungnya PRU bagi Dun Tioman, dan di Padang Serai ini masuk 2 jam pertama. Untuk keadaan terkini di saya berada di sini, iaitu di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Badli Shah, keadaan memang agak teratur. Di belakang saya ini kosong selepas tadi sekitar jam 8 hingga 9 pagi memang sesak di kawasan ini, namun sekitar jam kedua, iaitu sekitar jam 9 hingga 10 pagi, keadaan agak semakin berkurang orang di sini. Dan sebentar saja tadi, kira-kira jam 9.50 pagi tadi, pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh melaksanakan satu sidang media maklumkan bahawa jam 8 hingga 9 pagi peratusan keluar mengundi bagi Parlimen Padang Serai adalah sebanyak 9%, dan beliau menjangkakan sehingga jam 6 petang ini bagi Parlimen Padang Serai adalah sekitar 60 hingga 65%, memandangkan hari ini adalah hari bekerja. Dan sudah pastinya bercakap mengenai hari bekerja, memang sudah pasti sekitar jam 7.50 hingga 8 pagi tadi ramai terutama pekerja-pekerja kilang di sekitar Perlis, di sekitar Padang Serai ini memang datang ke sini lebih awal, manakala mereka akan masuk bekerja sekitar jam 9 ataupun 10. Itu yang membuatkan sekolah ini sesak pada sekitar jam 8 hingga 9 pagi. Dan dalam sidang media beliau juga ada menyatakan bahawa tadi saya ada bertanyakan soalan mengenai sekiranya calon yang memberi laluan itu menang, memandangkan di Padang Serai ini 2 calon memberi laluan, iaitu calon warisan dan juga calon Barisan Nasional memberi laluan kepada calon PH, iaitu Dr. Sofi. Itu membuatkan saya bertanyakan soalan kepada pengurusi SPM berkenaan dengan sekiranya calon yang memberi laluan itu menang. Beliau menyatakan kemenangan calon yang memberi laluan itu adalah sah, memandangkan nama mereka adalah masuk di dalam kertas undi dan pengumuman akan dibuat dan calon tersebut akan bergelar sebagai ahli Parlimen Padang Serai sekiranya mereka menang bagi kerusi Parlimen ini. Dan dalam sidang media beliau juga mengatakan bahawa peratusan agak rendah sekitar 9-10%, memandangkan saluran orang muda tidak banyak keluar lagi. Memandangkan antara sebab adalah musim pilihan raya ini berlangsung serentak dengan musim World Cup. Semalam pun kemenangan Portugal 6-1 itu mesti ramai tengok, beliau cakap, dan sudah pastinya menyebabkan mereka bangun agak lewat, dan sudah pastinya mereka dijangkakan akan hadir ke pusat pengundian ini sekitar jam 12 hingga jam 1 tengah hari ini bagi melaksanakan tanggungjawab mereka untuk memilih siapa calon yang paling mereka inginkan untuk mewakili suara mereka bagi Parlimen P017 Padang Serai. Dan jangkaan cuaca di sini memang cerah seperti saya katakan pagi tadi. Di Padang Serai ini kalau diikutkan dari pukul 7 sehingga pukul 4.05 petang memang cuaca agak baik, namun pada lewat petang dan juga pada malam hari memang cuaca akan hujan dan juga ada sedikit kilat dan sebagainya. Itu keadaan di Padang Serai sekitar 13 hingga 14 hari yang lalu, Fizi. Dan Hadi, dalam masa yang sama, bagaimana kita ingin melihat kepada sentimen pengundi di Padang Serai itu, kerana berbeza situasi ketika kempen pilihan raya umum yang lalu diadakan dan kini kempen itu beralih pasca keputusan PRU 15 melihatkan gabungan beberapa parti yang menjadi seteru. Dan bagaimana sebenarnya sentimen pengundi, adakah boleh kita cerakinkan sentimen tersebut untuk melihat kepada dilema yang dihadapi mereka untuk memilih parti? Okey, menangkan tempoh kempen berlangsung selama 13 hari di Parlimen Padang Serai ini. Pada 7 hari awal memang agak perlahan, menangkan fokus saya katakan beralih kepada di peringkat persekutuan bagi mana-mana parti membentuk kerajaan, memandangkan tiada mana-mana parti di dalam mana-mana gabungan dapat majoriti mudah. Namun selepas pembentukan kerajaan memang kita sebutkan kita panggil agak bergerak dengan rancak sekali kempen-kempen melibatkan parti-parti yang bertanding di sini, dan menangkan keputusan untuk BN memberi laluan kepada PH itu berlangsung pada saat akhir. Memang ada sedikit kekeliruan terutama dalam kalangan pengundi-pengundi BN itu sendiri. Ada dalam kalangan mereka yang menerima, ada kalangan mereka yang masih belum dapat menerima sehingga 2 hari lepas. Dan menurut calon BN, beliau kali pertama
berkempen bukan untuk memenangkan dirinya tapi berkempen untuk memenangkan calon lain bagi menunjukkan semangat ataupun solidariti selepas pembentukan kerajaan persekutuan melibatkan PH dan juga BN. Dan sudah pastinya dimensi baru akan berlaku di Padang Serai ini. Kita akan menyaksikan straight fight, bukan nak memperlekehkan calon-calon lain. Kita nak menyaksikan, kita akan dapat menyaksikan straight fight antara PH dan juga PN. Itu yang disebutkan oleh calon PH, calon PN dan juga calon BN. Sebenarnya pemberian laluan kepada calon PH itu bagi memperlihatkan straight fight agar kemenangan itu dapat berpihak pada gabungan parti yang berada di pihak kerajaan. Namun bagi pihak PN pula, mereka menyatakan bahawa pemilihan pengundi bagi pihak mereka akan menyaksikan satu pembentukan pembangkang membawa suara-suara rakyat di peringkat Dewan Rakyat dengan lebih rancak, lebih sistematik agar mereka dapat bekerja lebih keras untuk rakyat di Padang Serai ini sendiri, Hafizi. Okey, baik. Terima kasih dari Cik Awang perkongsian dengan pelancaran ataupun kelancaran pemilihan di kerusi Parlimen Padang Serai, dan kini kita beralih kepada tumpuan di Don Tioman pula.